اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Faridah, muka surat 9, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifat kesempurnaan, itu tajuk dia. Sifat kesempurnaan wajib bagi Allah sekalian sifat kesempurnaan, yakni sifat ketinggian yang patut dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya, melainkan Allah jua yang mengetahui. Maka wajib kita i'tikad begini jua. Mana begini jua? Iaitu mana pegangan kitanya sekalian sifat kesempurnaan kesemuanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kesemua sifat kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi Allah, wajib bagi, macam cerita lepas lah. Kalau wajib bagi, wajib pada, wajib akal. Jadi wajib bagi, mana wajib pada akal bagi Allah Ta'ala ni. Bukan wajib bagi Allah dengan makna Allah wajib begini, bukan. Kalau Allah tidak begini berdosa Allah, bukan ni. Wajib bagi Allah mana wajib pada akal kita. Sekalian sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Mana wajib pada akal kita, Tuhan ni mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini wajib pada akal kita, bukan wajib bagi Allah. Ini wajib bagi Allah ni. Kalau Allah bersifat dengan sifat ni, boleh pahala Allah. Kalau Allah tidak bersifat, Allah berdosa. Bukan ni. Wajib bagi Allah ni, wajib pada akal kita. Allah pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada. Bila akal kita memutuskan seumpama tu, akal kita memutuskan bahawa Allah Ta'ala pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah Ta'ala pastilah maha suci daripada sifat kekurangan. Ini akal kita memutus seumpama tu, maka kita pun pacak di akidah kita. Ini wajib syarak ni. Kita pun pacak di akidah kita, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ini wajib syarak ni, pegangan. Berpegang seumpama ni sebesar-besar pahala, tidak berpegang kufur. Ada. Tapi mula-mulanya kita mutuh ke akal. Mutuh ke akal. Sebab terdahulu dalam kitab kitanya didatangkan apa dia hukum akal, apa dia hukum syarak. Jadi kita, wasilah kita, tangga kalau kita panggil, jalan kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya melalui wasilah tangga hukum akal. Kita fikir di akal kita pun mutuh Allah Ta'ala pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila akal mutuh gitu,
kita pun pacak di akidah kita Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia gitu. Tapi tangga jalannya kau akal. Kita mutuh kau akal dulu. Kita fikir. Tapi kita mutuh kau akal ni bukan fikir sendirian, bukan. Kita fikir kau akal yang dipandukan oleh ulama-ulama muktabar yang wasilah mereka adalah tangga mereka pada mengenal Allah adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk memastikan hak akalan kita mutuh tu selarah dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita mutuh seorang ilmu Quran, ilmu hadis pun kita tak erti, kita duk mikir seorang, dia boleh jumpa kok lain tu, keputusan akal tu baik jawapan lain. Jadi ke mana akal kita ni? Maka kita mutuh ke akal ni bukan akal kita sendirian, tapi berpandukan dalam kitab yang mana kitab ni ni tunjuk jalan ke akalnya guna. Tapi siapa yang tunjuk jalan ke akal ni? Ulama-ulama muktabar yang wasilah tangga jalan mereka kepada mengenal Allah adalah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham situ. Dan kenapa kita tidak turut macam mereka? Pakai wasilah, pakai tangga, pakai jalan ke Quran hadis kata. Kalau boleh kau tu, hak tu nombor satunya. Lepas tu mana? Kena mendalamilah ilmu Quran hadis. Kita nak mendalami ilmu Quran hadis ni, hak ni kena persiapan ilmu-ilmu alat. Untuk memahami Quran hadis ada belah-belah ilmu alat dia panggil. Ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mendalami Quran hadis ni bukan hanya tengok terjemahan gitu je. Tengok terjemahan ni dipakai macam-macam tubik ni. Tengok terjemahan gitu je. Alat-alat tak ada. Akhirnya digi terjemah jauh lagi. Sebab apa tu? Ambil terjemahan saja. Terjemahan pun tak betul. Lepas tu nak memahami pula macam mana? Nak memahami kena ada belas-belas ilmu. Ini contoh tapi bab lain. Contoh ayat Quran. Tapi dia punya diterjemahnya jauh lagi. Sebab apa ni? Bukan kata ilmu-ilmu alat. Hak untuk memahami Quran dan hadis. Ilmu asal nahwu sarah pun tak ada. Kemudian ilmu bahasa Arab pun tak ada. Tapi diterjemah jauh lagi. Ni hak saya biasa sebut contoh. Hak ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Biasa tak dengar orang terjemah, maka neraka wail lah bagi mereka yang solat yang lala dalam solat. Solatnya tak khusyuk, dilala dalam solat, maka masuk wailun. Mesti dah dengar terjemah itu. Tu salah awal-awal lagi. Terjemahan Arab pun tak reti. An salatihim sahun. Terjemahnya dalam solat lalai. Mana lalai dalam solat. An tu makna dalam. An makna dalam. Fi makna dalam. An makna daripada. Tengok. An tu pun terjemah dalam tu. Tu kita kata kok kalau markas sekolah kok 0/100 lah jawapan dia. Salah sangat-sangat. Tapi kan mana orang bawa pasal ni? Tu nak kembali pada Al-Quran direct macam mana? An dengan fi pun tak erti. An salatim sahun, lalai daripada. An ni apa pula ni? An lil matruk, an lil mujawazah. Kena ngaji alat-alat pula. Dengan makna apa? An salatim sahun dengan makna lalai sehingga habis waktu solat. Dengan bahawa apa? Dia meninggalkan solat. Bukan lalai dalam solat. Tu karut awal-awal lagi dah. Kita balik pada hukum fiqh kan. Khusyuk dalam solat bukan rukun. Khusyuk dalam solat sunat hay'ah. Dan kalau tak khusyuk tak ada sunat hay'ah, pahala solat jadi kurang. Masuk wailun guna. Tengok. Terjemah Quran pun salah, hukum fiqh pun salah.
Terjemah Quran salah, hukum fiqh pun salah. Lepas tu nak balik pada Quran macam mana? Memanglah jalan yang terbaik untuk mengenal Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah tangga jalan kita kepada mengenal Allah dan Rasul. Tapi kita kena mendalami Quran hadis. Hak ni kena mengaji duduk dalam pondok, kena mengaji dia pagi pas malam, makan tahun, belah tahun, puluh tahun ini. Betul? Dah kita ngaji kat tu. Tak dah, kita ambil lah. Kitab-kitab ulama muktabar yang wasilah tangganya Quran hadis, dia bawa kok jalan hukum akal. Tapi hukum akal pun hukum akal yang dipandu oleh ulama-ulama muktabar yang jalan mereka adalah Quran dan hadis. Kita pun fikir hukum akal. Tuhan mesti ada. Kalau tak ada Tuhan, nak ada langit bumi warna. Kalau tak ada Tuhan, ni hukum akal kita ni. Kita mutu Tuhan wajib ada. Jadi hak akal kita mutu Tuhan wajib ada ni selaras tak dengan Quran hadis? Selaras. Sebab apa? Sebab akal ni yang dipandukan dengan oleh ulama muktabar yang panduan mereka Quran hadis. Tak lagi. Fikir kau akal, Tuhan mesti kuasa. Kalau lemah Tuhan, nak bagi mana langit bumi? Kita pun mutu kau akal, wajib Tuhan bersifat dengan sifat kudrah kuasa. Jadi kita fikir akal ni selaras dengan Quran, selaras. Tapi ayat Quran kadang-kadang kita tak reti pun ayat mana ayat Tuhan kuasa. Baca tu bacalah Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Duk baca semua. Tapi gapo Quran tu kata tak reti. Apa tu nak pakai Quran mana? Kita pun pakai akal, jalan ke hukum akal, tapi keluar keputusan bahawa Tuhan wajib bersifat dengan sifat kudrah selaras dengan Al-Quran ayat. Walaupun kita tak reti Al-Quran sekalipun. Ini jasa besar ulama-ulama muktabar. Dia tunjuk jalan kita ke hukum akal, tapi akal yang panggil apa? Akal yang salim lah. Akal yang sejahtera. Akal sejahtera ni bukan makna akal cerdik saja, bukan. Orang kafir akal cerdik sangat, tapi dia mikir tu baik kesimpulan kok lain. Dan akal dia tidak salim sejahtera. Tak salim dah nisbah dengan Quran hadis kita. Tapi nisbah hak zahir dunia tu memang akal dia geliga. Dia memang cerdik sungguh. Tapi kenapa keputusan dia mikir, keputusan dia jadi keputusan yang kita kok akal tu tidak sejahtera. Seumpama tu keluar keputusan mikir, alam mesti qadim. Ada betul akalan gitu? Tak betul kok mana akal dicerdik comel molek ada. Tak betul dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab akal dia bukan dipandukan dengan Quran hadis. Adapun kita ni hak wasilah jalan akal ni, akal yang dipandukan oleh Quran hadis. Akal yang sejahtera dia panggil. Ini kira akal. Lepas putus akal mutu, kita pun pacak di akidah. Jadi hukum akal wasilah tangga kepada maqasid matlamat kita ni mengenal Allah, mengenal Rasul. Kita nak berpegang di akidah kita akan sifat Allah, sifat Rasul. Yang mana kadang-kadang pegang kejak dah hak maksud kita, hak matlamat kita ni, akhirnya wasilah hukum akal ni jadi tak berapa nak pandang mana, dah jadi bolok dah hukum akal. Dah apa? Kita capai dah maksud kita adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Kita berpegang kejak di akidah kita akan sifat Allah, sifat Rasul, pegangan yang bertepatan dengan yang sebenar dan pegangan yang bersertakan dengan dalil. Jadi ikut akal wajib, mana wajib pada akal bagi Allah sekalian sifat kesempurnaan. Apa sifat kesempurnaan? Diterjemah dengan sifat ketinggian. Sifat ketinggian ni hak huraian pada Al-Baqarah. Sebut sifat kesempurnaan ni, ditakut kita jadi faham sifat ni lah yang mensempurnakan zat Allah yang wajib ada tu. Sebab kita dua bicara
Satu bicara zat Allah yang wajib ada. Satu bicara sifat kesempurnaan yang ada, yang sungguh, yang sabit di zat Allah Subhanahu wa taala. Dua. Satunya zat Allah yang wajib ada, satunya sifat kesempurnaan yang ada, yang sungguh di zat Allah yang wajib ada. Jadi apabila sebut kata sifat kesempurnaan, takut jadi timbul gini. Jadi sabit sifat ni lah, kerana sifat kesempurnaan ni lah yang mensempurnakan zat Allah. Jadi gitu. Zat Allah yang wajib ada sempurna. Bukan sifat ni yang mensempurnakan zat Allah. Zat Allah yang wajib ada adalah zat yang sempurna. Bukan zat Allah jadi sempurna kerana sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah. Bukan. Sebab tu pada ibubuh sifat ketinggian. Takut kita duduk faham, sifat kesempurnaan ni lah yang mensempurnakan zat Allah yang wajib ada. Dah kata sifat kesempurnaan. Tiap-tiap satu sifat Allah tu sifat yang sempurna. Maksudnya gitu. Kalau kudrah yang sempurna, kalau iradah yang sempurna, kalau ilmu yang sempurna. Sebab tu keluar keesaan pada sifat. Kalau tengaji sifat wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada zat? Apa makna satu pada apa makna keesaan pada sifat? Apa makna satu pada sifat? Sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Keesaan mana? Satu mana? Wajib kita mengetahui dan berpegang secara satu-satu, keluar 13 ataupun 20. Satu mana? Dia dah kata duduk satu pada sifat. Satunya kok mana? Dan sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Hak wajib kita mengetahui dan berpegang secara satu-satu 13 ataupun 20. Dah 13 tu satu, 20 tu satu ke? Dah kok mana jadi satu keesaan pada sifatnya? Keesaan pada sifat dengan makna tiap-tiap satu sifat tu satu je. Sebab apa satu? Sebab sifat kesempurnaan. Kudrah yang sempurna. Maka kudrah dari Allah satu je lah. Sebab apa? Sempurna. Itu keesaan pada sifat. Iradah yang ada di zat Allah pun satu. Sebab apa? Sifat iradah Allah, sifat iradah yang sempurna. Mana bukan kata Allah Tuhan nak buat kerja banyak ni. Satu kudrah tak padam di Allah. Kena ada dua kudrah. Maknanya sifat kudrah Allah bukan sifat kesempurnaan. Sebab kena ada dua kudrah benar. Ini dia panggil apa? Tidak keesaan pada sifat. Walha sifat Allah sifat yang sempurna. Sebab itulah keesaan pada sifat. Dengan makna tiap-tiap satu sifat tu satu jua. Itu keesaan pada sifat. Kalau pendek cakap kau sekara, itu makna keesaan pada sifat. Sekara, faham? Sekara. Pendek tu. Kau tak faham tu? Sekara. Satu bagi tiap-tiap satu sifat Allah. Itu satu sekara. Sekara ni apa? Tiap-tiap satu sifat Allah tu satu saja. Itu keesaan pada sifat. Sebab apa tiap-tiap sifat Allah tu satu saja? Sebab sifat Allah sifat kesempurnaan. Tiap-tiap satu sifat yang sempurna. Kenapa nak berbilang tiap-tiap satu sifat tu berapa? Kudrah kena ada 2-3, iradah kena ada 2-3, ilmu kena ada 2-3. Itu tidak keesaan pada sifat. Kenapa gitu? Sebab tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada sifat Allah sifat kesempurnaan. Tiap-tiap satu sifat tu sifat yang sempurna. Bukan makna sifat kesempurnaan sifat ni lah yang mensempurnakan zat Allah. Bukan. Zat Allah zat yang wajib ada, yang sempurna. Di zat Allah yang sempurna ni ada sifat-sifat kesempurnaan. Dengan makna tiap-tiap satu sifat Allah tu sifat yang sempurna. Tapi pada egi bubuh sifat kesempurnaan yakni sifat ketinggian. Lagi ikut tu.
Sifat ketinggian. Sifat kesempurnaan bagi Allah ni pun yang patut dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Apa dia maha tinggi? Ta'ala tu lah. Ta'ala maha tinggi. Ejanya T-A-A-L-A. Ta'ala jadi. Ta'ala mana apa? Maha tinggi. Jadi sebut kata ta'ala, ya ta'ala. Sebut kata maha tinggi, maha tinggi apa benda pula? Ta'ala tu lah. Kita dah reti. Kita reti hok Arab, tapi tak reti juga. Reti sebut je ta'ala, ta'ala, ta'ala apa ta'ala? Ta'ala lah. Yalah ta'ala bahasa Arab. Melayu kita sebut ke apa? Maha tinggi, itu ta'ala. Jadi sifat kesempurnaan pula yang patut dengan zat Allah, yang selayaknya dengan Allah. Ada perkara yang sempurna, tapi dengan Tuhan tak patut, tak layak. Mana? Berpasangan. Kalau kita sempurnalah berpasangan. Tapi kalau Allah, patut dah Allah berpasangan. Ada isteri, patut dah. Patut kata sifat kesempurnaan yang patut, yang selayak dengan Tuhan. Tapi kalau jenis berpasangan, memanglah sempurna kalau kita. Sama juga kalau bekerja sama, kalau tolong menolong, bagus comel, bagus sempurna. Jangan buat seorang gitu. Kena bekerja sama, kena tolong menolong, barulah sempurna. Tu kita. Kalau Allah jenis bekerjasama, tolong menolong, tak patut kita. Tuhan tak pasang tu, tak sempurna Tuhan pasang tu. Al-Fatih mari sifat kesempurnaan yang patut dengan Tuhan, yang selayaknya dengan Tuhan. Kadang-kadang sempurna tu dengan kita memanglah kena ada pasangan. Kalau klik-klik seorang tu tak cukup lah kau panggil. Tak cukup lah. Tak sempurna klik-klik seorang. Kalau kau muda lah. Kalau kau tua, sempurna tak? Cukup tak? Jadi tak klik-klik seorang? Jadi kalau kau tua lah. Kalau kau tua, kalau kau muda tak sempurna tu apa? Tak sempurna hidup, tak lengkap hidup. Kalau seorang gitu. Kalau muda, kalau tua, tu kan. Kalau seorang gitu, sempurna, lengkap. Ada dia kena ada pasangan lah. Kena ada pasangan. Tu kadang-kadang bila duduk pondok tua-tua, nikah dalam dia. Dia nikah. Dah. Hak tua-tua puang seorang diri ramai. Tua-tua lelaki seorang diri pun ramai. Kena molek nikah. Nikah. Baru jadi lengkap. Jadi sempurna. Berpasangan. Ada kata tak dilengkap sahih. Buat nyesok dia kata. Dia kata gitu. Buat nyesok. Kita nak buat ibadat pun terganggu. Kita nak belajar pun terganggu. Dia cari tu kan apa tu. Nak suruh jaga sakit dia. Kata gitu. Tapi kita kata ni sebuah, kita orang muda nak umum ni kok, berpasangan tu bagus sempurna. Bekerjasama tu bagus sempurna. Tuhan tak patut gitu. Tuhan apa ada isteri yang seumpama tu. Macam kat kita, kalau tak ada anak, tak lengkap, tak ada anak. Walaupun ada isteri, walaupun berpasangan, tapi tak ada anak, tak sempurna, tak lengkap. Kerana tapi kalau Tuhan ada anak, tu kekurangan dah pasal tu. Tu tak patut bagi Tuhan. Sebab itulah sifat kesempurnaan yang patut, yang selayak dengan zat Allah yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan ini hak wajib bagi Allah pada akal. Amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya dengan sakaknya, dengan haknya, melainkan Allah
Allah juga yang mengetahui tiap-tiap satu bagi sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga. Wa imma kita kata malaikah sekalipun tidak mengetahui secara satu-satu akan kesemua sifat kesempurnaan bagi Allah. Wa imma rasul sekalipun tidak mengetahui satu-satu bagi tiap-tiap sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui hanya Allah juga. Tiap-tiap satu secara tafsil akan sifat kesempurnaan bagi Allah yang banyaknya tidak terhingga jumlah bilangan dia. Sifat kesempurnaan di Allah jumlahnya banyak yang tidak terhingga. Banyak tidak terhingga ni kenapa? Jumlahnya tidak ada sakat, jumlahnya tidak ada kesudahan. Kalau banyak kata 1 bilion, kalau banyak kata 1 triliun, itu banyak. Apabila kita bilang, adalah suk dia, adalah sakat dia, adalah penghujung dia. Bukan kita. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Mana bilangannya tak ada suk bilangan dia. Lepas tu hanya Allah yang mengetahui tiap-tiap satu secara tafsir akan sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Allah mengetahui macam mana tiap-tiap satu. Sebab sifat kesempurnaan Allah ni tidak ada penghujung. Allah tahu kok mana, Allah tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ni Tuhan. Ni nak kenal Tuhan molek ni. Jadi macam mana Tuhan tahu dengan pengetahuan tak ada penghujung? Jadi dalam kitab dia buat contoh gini. Ni contoh nak nampak kita. Apa yang akan berlaku di syurga ada penghujung tau. Apa yang akan berlaku di syurga ada penghujung tau. Kalau dah kitab dia kata nafas ahli syurga. Dia kata nafas ahli syurga. Ada penghujung tau. Ada penghujung tak nafas ahli syurga? Ada penghujung tak perkara yang akan berlaku di syurga? Ada penghujung tak? Ada soalan ni? Ada penghujung tak? Tak ada penghujung lah sebab syurga kekal selama-lamanya. Syurga kekal selama-lamanya. Ahli syurga kekal selama-lamanya. Berarti apa yang akan berlaku di syurga ada penghujung tak perkara yang berlaku ni? Tak ada penghujung lah sebab syurga dan ahli syurga berarti kat neraka kekal selama-lamanya. Jadi apa yang berlaku di syurga tidak ada penghujung. Faham tak? Jadi Tuhan tahu ke tak apa yang akan berlaku di syurga? Tuhan tahu. Tuhan tahu satu-satu perkara yang akan berlaku di syurga. Tuhan tahu mana sebab benda yang berlaku di syurga tak ada penghujung. Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Gitu kan? Sebab hak akan berlaku di syurga ni bukan 1 bilion tahun, bukan 1 trilion tahun. Sebab kekal selama-lamanya. Kalau Tuhan hanya tahu setakat 1 bilion tahun di syurga, 1 trilion tahun di syurga, lepas tu kau depan bawa dia jahil pula Tuhan ni. Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu belaka, ya Tuhan tahu belaka. Tapi yang berlaku di syurga tu tak ada penghujung. Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung jugalah. Ni Tuhan. Bukan kita nak fikir zat Tuhan tu dilarang. Sifat Tuhan pun tak tercapai nak fikir kita. Sifat kita dituntut memikir berkaitan dengan sifat zat Tuhan kita dilarang. Kita fikir sifat Tuhan pun hak tiap-tiap sifat Tuhan pun tak tercapai akalnya. Mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu Tuhan. Oleh kerana sifat kesempurnaan bagi Allah bilangannya tidak terhingga, maka Allah yang mengetahui secara tafsil satu-satu sifat kesempurnaan yang tidak ada penghujung. Tuhan tahu pun dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Yang tahu seumpama ni hanya Allah Ta'ala jua. Malaikat rasul pun tak tahu secara tafsir satu-satu akan sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya bilangan. Jadi yang mengetahui sifat kesempurnaan Allah hanya Allah jua. Patut guna kita.
Ni kita nak pegang ni. Kita fikir kau akal. Allah Ta'ala pasti bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebab kita mari daripada syahadah kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian kita bahawa Allah jua Tuhan. Allah je Tuhan. La ilaha illallah. La nafi illallah isbat. Ada nafi, ada isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa tujuan didatangkan nafi yang barulah isbatkan balik? Kenapa tak syahadah? Aku nak saksi bermula Allah Tuhan. Tak gitu. Aku nak saksi bermula Allah Tuhan. Tiba-tiba syahadah kita, aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa tak? Aku nak saksi bermula Allah Tuhan. Tak sama tu. Tiada Tuhan melainkan Allah, bermula Allah ialah Tuhan. Tak sama. Fitah lalunya samalah. Tapi kenapa beza dengan hak nafi isbat? Tiada Tuhan melainkan Allah ni, dia tubik satu faedah pula. Hasar dia panggil. Hasar. Hasar. Manapa hasar? Tersimpan. Manapa tersimpan? Tubik kata jua. Saja. Je. Itu hasar. La ilaha illallah dengan makna Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Allah je Tuhan. Mari mana ni? Mari nafi dan isbat tu tubik. Saja-saja tu jua-jua. Macam samalah mendahulukan yang kemudian. Akan dikau kami sembah. Akan dikau ni kemudian. Patutnya kami sembah akan dikau. Tiba-tiba akan dikau kami sembah. Iyyaka na'budu. Akan dikau kami sembah. Akan dikau tu sepatut duduk belakang. Kami sembah akan dikau. Tiba-tiba diterbalikkan. Hak belakang pun depan. Taqdimu mahaqut ta'khir. Dia mendahulukan patut duduk belakang. Apa guna dia gitu? Yufidul hasra, bawa pada hasar. Dengan mana apa? Akan dikau kami sembah dengan mana? Akan dikau jualah. Tak ada yang lain kami sembah. Jualah tubik mana? Tubik daripada buh balik gitu. Itu bahasa Arab. Kalau tulis rencana bahasa Malaysia, sekolah, jangan buat gitu. Buat gitu. Dia bahasa Melayu, dah bahasa Melayu bahasa Malaysia, dia tak ada gitu tau. Kalau buat terbalik gitu, dia boleh dipotong markah lah kitanya. Tapi bahasa Arab dia gitu. Mana terbalik seumpama tu bawa pada hasar. Nafi isbat, tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan mana apa? Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Dan bila Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan yang lain, akan kita pun fikir mestilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pastilah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab apa gitu? Dah Allah je Tuhan. Kalau Allah jua Tuhan ni tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, berarti sebaliknya ada sifat kekurangan. Kalau Allah je Tuhan ni bersifat dengan sifat kekurangan, kekurangan di Allah pun tak boleh nak selesai. Macam mana Allah nak buat makhluk? Ni makhluk ada depan mata kita ni. Ni menjadi dalil bahawa Allah yang mengadakan makhluk ni pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, pastilah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Mari mana tu? Mari daripada syahadah kita lah. Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan ni. Mesti Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau ada 2-3 Tuhan boleh lah. Tu ada kurang bab gapo. Tuhan yang kedua ada kurang bab gapo. Tuhan yang ketiga ada kurang bab gapo. Boleh bekerjasama. Cerita mula-mula ni. Tapi kalau ada 2-3 Tuhan pun gomo situla je. Tak jadi wak langit bumi juga. Lah. Tuhan ni kata nak buat gini langit. Tuhan ni kata tak mau. Waktu buat, waktu kacau. Waktu buat, waktu kacau. Dah ada jadi langit bumi apa dia. Tu kalau kita buat cerita 2-3 Tuhan ni dia balah. Kalau cerita dia bekerjasama. Kalau Tuhan pun bekerjasama. Tuhan apa gitu? Tak kuasa apa kerjasama benar. Bukan Tuhan juga. Tapi nak cerita mula-mula.
Setakat cerita mula-mula 2-3 Tuhan, kalau ada kekurangan boleh tolong menolong. Tapi tak nak pergi juga sebenarnya kalau Tuhan 2-3. Tiba-tiba syahadah kita Allah jua Tuhan. Maka bila gitu kita fikirkan akal, pastilah Allah jua Tuhan ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya daripada sebarang sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan lain dah. Kalau kita pergi kepada Allah jua Tuhan, kalau kita bahas pula la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Hak Tuhan yang disembah dengan sebenar ni mestilah terkaya daripada segala-gala. Mestilah segala-gala berkehendak ke dia. Bila Tuhan yang sebenar ni terkaya daripada segala-gala istighna, segala-gala berkehendak ke dia iftikar, pastilah Tuhan yang terkaya, Tuhan yang segala-gala berkehendak kepadanya, pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tu baik juga sifat kesempurnaan. Mari daripada mana? Mari daripada la ilaha illallah lah. Fikir kau akal, tu baik. Ini putusannya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Tapi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya, hanya Allah yang mengetahui. Lepas tu macam mana kita nak pegang? Maka wajib kita i'tikad begini juga. Ini wajib kita i'tikad, ni wajib syarak lah ni, atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Ingat dulu ijmal tafsil, ijmal tafsil. Ni secara ijmal, secara ringkas. Cara tafsil nantilah 13 sifat ataupun 20 sifat. Itu secara tafsil. Ni cara ijmal dulu. Kita nak pegang ke mana? Kita pegang begini juga. Ayat kita sedap juga. Maka wajib kita i'tikad, ni wajib syarak. Hak wajib bagi Allah atas tu wajib pada akal. Hak ni maka wajib kita i'tikad, ni wajib syarak. Kita pegang di akidah kitanya begini jua. Mana begini jua? Iaitu begini jua ni. Hak kita duk pegang ni sekalian sifat kesempurnaan. Kesemuanya, kesemua sifat kesempurnaan ni sifat Allah Taala. Pegang kita ni. Sifat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kesemua sifat kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ini hak secara ijma', hak mula-mula kita. Secara ijma'. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya, maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang lawan kepada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Apabila sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya, lawannya sifat kekurangan, jumlahnya pun sama, tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ini pegangan kita. Ini sepegang secara ijmal. Kemudian jangan lupalah makrifah, takrif makrifah terdahulunya, pegangan yang putus sebenar berdalil. Sekarang ni pegangan yang putus dah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pegangan yang putus, Allah maha suci daripada sifat kekurangan. Betul ke tak betul tu? Betul. Satu lagi nak apa pula makrifah ni? Berserta dengan dalil. Kena ada dalil. Dia pun mari dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ni boleh jadi makrifah ni. Ni boleh jadi makrifah kena Tuhan ni. Sebab makrifah kena Tuhan, pegangan yang putus sebenar berdalil. Sekarang ni kita pegang putus dah ni. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita pegang putus dah. Allah maha suci daripada sifat kekurangan. Hak kita pegang putus ni sebenar ke tak? Sebenar. Satu lagi nak kena cukup. Baru panggil makrifah. Mana dalil dia? Mana tandaan dia? Mana penunjuk dia? Dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil akal dia datang sini. Kalau. Dalil akal. Ni kalau. Ni kok akal dah kena ni? Orang dah reti dia marah pula duk kalau. Benda yang tidak duk kalau. Apa duk kalau benda tidak. Kalaulah kita fardu takdir.
Pada fardu takdir. Faham? Faham tak fardu takdir? Yang kita cakap kan. Fardu takdir tak mari mana? Ada cakap tak gitu? Kita cakap dah. Sekarang ni kita tunggu dia. Soal dia marilah janji molek-molek ada dah. Kita berkata, fardu takdir tak mari? Mana apa fardu takdir? Buat-buatlah dah. Kalau-kalau tak mari, itu fardu takdir. Ke kita nak guna ayat tu? Fardu takdir. Kenapa dia fardu takdir? Kalau kira asal fardu wajib. Takdir sakat. Kenapa dia panggil tu? Yang kita nak cakap fardu takdir tu kenapa dia sebenarnya? Fardu takdir tak mari mana? Kalau-kalau tu fardu takdir. Jadi kenapa nak fardu takdir lagi kalau-kalau ni? Kena mari juga. Hak fardu takdir hak dok-dok pun. Sekarang ni sahih dia mari kalau ikut perancangan. Tapi kena fardu takdir juga kalau tak mari mana? Kena buat juga benda hak kita kata tak mungkinlah tak mari, mesti dia mari. Tapi kena buat fardu takdir juga kalau tak mari. Ni samalah. Hak dok di Tuhan kena fardu takdir juga. Hak dok tu kena fardu takdir juga. Lepas tu apa main duk gitu? Quran pun sebut gitu. Apa masalahnya? Quran pun datangkan fardu takdir. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Tuhan kata, jikalau ada di langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Tak jikalau tu. Dah ada tak Tuhan yang lain di langit bumi ni? Tak ada. Tapi kenapa Tuhan ayat kalau? Tak boleh nampak kita. Mana kita dah pegang Tuhan satu. Nak pergi kejap kita. Kalau dua ke mana? Oh, kalau dua binasa langit bumi. Macam tadi lah. Waktu nak buat, waktu tambuh, waktu kata gitu, waktu kata gini, mai duduk berlawan, dah pakai duduk buat butuh, tak ada langit bumi lah. Bukan binasa langit bumi. Bahkan langit bumi tak jadi daripada awal. Kalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tapi Quran royak ni kalau ni nak kena nampak juga. Hak sebaliknya. Barulah kita kemas. Hak kita nak. Kita duk ngaji ni, belajar agama. Kalau tidak belajar agama, duk maksud kalau lah kita belajar. Kena mari juga. Kalau tidak belajar agama. Oh, kalau tak belajar agama, nak beragama macam mana? Nak beramal agama macam mana? Amal agama, perintah agama ni ada dia punya peraturan dia, cara dia. Tak boleh buat sendiri. Kena mari kalau tak belajar. Orang noh lah kitanya. Kena mari kat tu. Kita memang dalam belajar. Tapi sebalik tu kena mari juga. Biar tak belajar tu tak berlaku di kita. Kalau tidak kita belajar. Hak kalau tak belajar tu kita tak nampak. Sampai masa kita malah dah nak belajar. Tiba-tiba. Apa malah nak belajar? Allah, kita dak join sungguh dengan orang tu. Kita join orang je. Dak join dengan orang. Macam-macam lah. Dak join orang. Dia berlaku macam-macam. Tak mau belajar ni. Ya, kita kelahing sama kita. Tak payah belajar. Apa? Bulu mata dia kata. Lepas tu biar. Sebab apa? Dia tak tahu. Kalau tidak belajar. Dia tak tahu waktu. Dia kena tahu waktu kalau tidak belajar tu mana. Maulah kita kemas belajar. Ni balas sikit. Balas bukan balas dengan orang ngajar. Balas dengan sama belajar. Duduk jauh sikit. Nak balas sangat kau. Tapi dia duduk jauh pun jerembus juga. Allah. Buat garisan lah. Awak kok jalan ni, saya kok jalan ni. Kan ada kan buat garisan. Ni alik saya. Ni alik awak. Jangan nak lakar lah sepadang. Tapi jerembus. Dah susah sangat. Tapi mudah-mudah je. Kihnya jadi tak belajar. Sebelum ni sungguh belajar. Sebab apa? Dia berakhir belajar. Dia kata molek belajar. Tapi kalau tidak belajar, dia tak ada waktu. Dia kena ada waktu. Kalau tidak belajar, punah-ranah lah kitanya. Kena ada waktu. Barulah dia akan jaga jadi daripada tak belajar tu.
Hak sebalik memang kena mari. Oh jelas nyata. Ni timbul hak molek belajar. Dan kalau tidak belajar, kena mikir kau tu. Kalau tidak belajar, rosak kita. Maka kita akan jagalah daripada hak ni. Hak sebalik, hak tertambuh ni. Kena mari hak tertambuh. Baru jelas hak kita nak tu apa dia. Jadi sini mari dalam akal. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentulah Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Dia dua ni je dah. Dia tak ada kata sifat kesempurnaan pun tak ada, sifat kekurangan pun tak ada. Tak boleh. Dua perkara berlawan tidak akan berhimpun. Mesti kena ada salah satu. Berhimpun pun tidak, tak ada kedua-dua pun tidak. Mesti ada antara dua ni. Kalau tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tak lari dah lah. Mesti bersifat dengan sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan atas Allah mustahil. Sebab apa pula mustahil? Panjang ni. Kerana kalau bersifat ia Allah dengan sifat kekurangan, contohnya seperti tak ada kudrah masalah, tentu tak ada alam ini. Dan tak ada alam ini tidak sebenar. Kerana telah kita lihat adanya dengan musyahadah mata kepala. Jadi panjang. Jadi panjang ni patut payah dah panjang ni. Dalil tafsir dah ni. Dalil ijma'nya ke mana? Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Dalil ada makhluk. Apakah dalil Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalil ada makhluk. Dia duduk begitu. Ni panjang ni. Panjang jadinya. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, pastilah Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, pastilah tak ada alam ini, tak ada makhluk ini. Dan tak ada alam ini, tak ada makhluk ni tidak sebenarlah. Kerana telah kita lihat adanya dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendai kita. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Contoh seperti tak ada kudrah masalah. Masalah tu, di bahasa Arab masalah tu, dia tak payah masalah dah. Sebab tulis dah seperti. Seperti tu contoh dah tu. Masalah ni kalau kita ngaji ikut kitab Arab dah, itu maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf lah jadinya. Masalan umassilu laka, masalan aku misalkan bagi engkau akan sebagai misal. Jadi panjang pula masalah ni. Masalah ni bahasa Arab ni. Jangan baca kod Melayu, kena baca mana? Baca mana? Seperti tak ada kudrah. Betul? Macam bukan misalang ni. Oh, misalang tu Melayu pula. Misalang. Masalan. Masal ni contohlah. Umatsilu laka masalan. Aku misalkan bagi kamu akan sebagai satu misal. Itu hak asal Arab. Tapi dah seperti dah tu, tak payah masalang dah lah. Tapi gitulah kitab Jawi ni. Dia tak lari daripada hak Arab juga cakapan dia. Dia tak lari hak Arab. Seperti tak ada kudrah masalah. Kalau tak ada kudrah, maka tak ada alam ini. Tak ada alam ini tidak sebenar kerana nampak depan mata kita ni alam ni ada. Jadi pendeknya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Ada alam, ada makhluk. Alam-alam ni bukan alam semesta tu saja. Bukan alam ni lingkungan-lingkungan ni bukan. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam termasuk langit, bumi, malaikat, kita semua, kayu, batu, binatang, alam dah tu. Makhluklah alam ni. Jadi dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ada makhluk. Dalil Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk. Jadi dua pegangan dalil yang sama. Satu pegangan
Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pegangan yang kedua, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ni dua pegangan ni. Dua pahala lain-lain ni. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Dalilnya ada makhluk. Apakah dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk. Dalil hak sifat wajib pahala lain. Dalil hak Maha suci Allah daripada sifat kekurangan hak mustahil itu dalil lain, pahala lain-lain lah. Dah berapa pahala situ? 4 lah pahala. Yang pertama, pahala wajib syarak, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Pahala yang kedua, wajib syarak, kita kena berdalil atas pegangan kita Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalilnya apa? Ada makhluk. Itu pahala yang kedua. Wajib syarak pula kita berpegang Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Itu pahala yang tiga pula. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, kena ada dalil pula, wajib berdalil. Dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada langit, ada bumi, ada makhluk. 4 wajib syarak situ, 4 pahala syarak. Ini pahala pegangan, pahala akidah. Tak ada amalan apa-apa, tak ada baca apa-apa, tak ada bilang apa-apa. Bukan kata bangun pagi buka mata, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalilnya ada makhluk. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, dalilnya ada makhluk. Tak ada bilang apa-apanya. Tapi itulah pegangan kitanya. Ni pahala. Pahala akidah dia panggil. Sebesar-besar pahala. Waktu hak besar kita ada akidah iman. Bicara paling besar, bicara iman. Tapi bukan menafikan Islam dan Ihsan. Jangan salah faham. Kita jangan lupa kita ni. Nak jadi beragama yang sebenar, iman kena kemah, Islam Ihsan pun kena kemah. Baru jadi beragama yang sebenar. Jadi hak kita pegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu secara ijmal. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsir satu-satu, iaitu 13 sifat. Bagi pada sifat 13 ataupun di hadapan sifat 20. Itu secara satu-satu. Tapi sebelum tu kita wajib berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, dalilnya ada makhluk. Lepas tu baru pergi kepada secara tafsir 13 sifat ataupun 20 sifat. Wallahu a'lam.